Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bertemu kita pada hari ini, insya-Allah saya akan berkongsikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tidak cinta. Kalau kita kenal, insya-Allah kita akan jatuh hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, kita baca sikit biota tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, nama diberi ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Okay, itu nama Nabi Muhammad, nama bapa Nabi Muhammad, nama tok wan Nabi Muhammad, kepada nama moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, sampai kepada Abdul Manaf. Kalau nak sambungannya lagi, dia sampai kepada Abdul Manan. Okey. Tadi pengerti dekat bin Abdul Manaf, bin Khusay, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Nazar, bin Kinanah, bin Khuzamah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mazar, bin Ma'ad, bin Adnan. Okey, sampai kat Adnan, moyang Nabi. Okey, ada pendapat yang mengatakan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Okey, itu nama Nabi Muhammad. Tarikh lahir Nabi Muhammad ialah pada subuh hari Isnin waktu subuh 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Dikenali sebagai tahun gajah. Okey, waktu itu sempena peristiwa Abrahah menyerang kota Kaabah. Okey. Berlaku penyerangan tentera Abrahah ke atas Kaabah itu pada tahun 570 Masehi. 570 Masehi. Tahun depan tu 571 Masehi Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Okey. Tempat lahir di rumah Abu Talib, okey, di Mekah Al-Mukarramah yang terletak di perkambungan Bani Hashim. Okay, disambut bidannya, Nabi Muhammad disambut oleh bidan yang bernama Al-Shifa. Okay, peristiwa luar biasa berlaku ketika waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW tu. Berlaku perkara luar biasa, di antaranya ialah dinding istana Kisra retak dan beberapa menara runtuh. Okay, api di kuil Parsi terpadam, air di tasik dan sawah menjadi kering, berhala di sekeliling Kaabah tumbang, dan banyak lagi tanda-tanda peristiwa yang berlaku. Okey. Nama bapa Nabi Muhammad ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Harta yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah 5 ekor unta, beberapa ekor biri-biri dan seorang hamba perempuan bernama Ummu Aiman yang kelak menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW. Abdullah meninggal dunia ketika kandungan Aminah berusia 2 bulan. Okey, yang kelima iaitu nama ibu Nabi ialah Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah dari kabilah Quraisy. Okey, meninggal di Al-Abwa, desa di antara Mekah dan Madinah, lebih kurang dalam Mekah Madinah tu dalam Abwa tu dalam kurang 37 km. Okey, pada usia Nabi Muhammad 6 tahun. Okey, pengasuh pertama yang bernama Barakah Al-Habsyiyah digelar Ummu Aiman, hamba perempuan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu pengasuh yang pertama. Okey, ibu susuan yang pertama pula ialah Suwaibah, hamba perempuan Abu Lahab. Okey, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, menyusukan Nabi dalam 3 hari, tetapi menjadi adat kebiasaan orang bangsawan ketika itu akan menghantar anak mereka menyusu di perkampungan untuk lebih sihat, lebih segar. Waktu itu di kota Mekah mengalami penyakit yang menyakit. Untuk menjaga kesihatan keselamatan Nabi Muhammad, tok wan Nabi hantar Nabi ke kampung-kampung untuk disusukan. Okey. Baik, dihantarkan kepada ibu susuan yang kedua lah. Yang kedua yang bernama Halimah binti Abu Zu'aid As-Sa'adiyah bin Hawazan, lebih dikenali sebagai Halimatus Sa'adiyah. Suaminya bernama Abu Kabsyah
Dia mempunyai 3 orang anak, iaitu Abdullah, An-Nisa dan Shima. Okey, Shima ni juga turut mengasuh ataupun menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sejarah ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 5 tahun berlaku peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh dua orang malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang ada di dalam tubuh badan Rasulullah. Pada usia 6 tahun, ibu Aminah binti Abu Wahab ditimpa sakit dan meninggal di Al-Abwa. Okey. Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman, hamba perempuan bapa Rasulullah, dan dibiayai oleh datuknya Abdul Muttalib. Pada usia 8 tahun, datuknya Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Pada usia 9 tahun, setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun, bersama bapa saudaranya Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan. Okey. Di kota Busra, negeri Syam, seorang penita Nasrani bernama Buhaira telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang Nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Okey, pada usia Nabi 20 tahun, terlibat dalam peperangan Fijar ataupun Fujar. Ibnu Hisham dalam kitab Sirah jilid 1 halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Nabi Muhammad SAW ialah 14 ataupun 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja. Okey, menyaksikan perjanjian Al-Fudul, perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang zalim orang-orang yang dizalimi di Mekah. Pada usia Nabi 25 tahun bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Okey, perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah. Maisarah ni lelaki lah. Okey, lelaki orang suruhan Khadijah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa dengan Amru bin Asad, bapa saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Okey, mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. Nama penuh Siti Khadijah binti Khuwailid, okey, bin Asad bin Abdul Uzza bin Khusay. Okey, pada usia Nabi 35 tahun, banjir besar berlaku di Mekah dan meruntuhkan dinding Kaabah. Pembinaan semula dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah. Rasulullah diberi kemuliaan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asal sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung peletakan batu tersebut. Waktu itu banjir berlaku di Mekah, banjir besar berlaku di Mekah menyebabkan berlakunya keruntuhan dinding-dinding Kaabah dan Hajarul Aswad pun jatuh, turut sekali jatuh. Bila banjir dah surut, berlaku pertikaian di antara puak-puak khalifah, puak-puak kabilah Quraisy di kalangan kota Mekah tu. Okey, ada 4 suku waktu itu, 4 suku yang kuat lah. Okey, Nabi Muhammad berkata, macam mana kita nak selesaikan isu nak angkat Hajarul Aswad ni? Semua masing-masing mengaku mereka semua layak angkat Hajarul Aswad tu, nak letakkan di tempat asalnya. Okey, lepas tu Nabi berkata, di tengah daripada urusan siapa yang lebih layak, siapa yang lebih mulia untuk letakkan Hajarul Aswad tu, Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad bagi pandangan dia, letak je hamparkan kain ataupun serban Nabi tu, Hajarul Aswad diletakkan di atas kain tersebut, dan 4 suku ketua-ketua kabilah tu pegang masing-masing di setiap penjuru tu. Nah, abang kata Rasul ni yang bersifat fatanah, bijaksana tu. Dia menyelesaikan segala urusan yang berlaku di kalangan masyarakat. Okey, semua penjuru, ketua-ketua kabilah tu, ketua-ketua bangsa ketika itu pun angkatlah kain tu ke hadapan Kaabah. Lepas tu dah sampai di hadapan Kaabah, Nabi Muhammad sendiri yang angkat Hajarul Aswad, letakkan di tempatnya yang asal. Sejak kejadian itulah mereka menggelarkan Rasulullah sebagai Al-Amin. Okey. Pada usia 40 tahun menerima wahyu di Gua Hira. Pada usia 53 tahun berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah yang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 24 September 622 Masihi. Pada usia 63 tahun kewafatan Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin juga 12 Rabiul Awal juga tahun 11 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun 632 Masihi. Okey. Isteri Rasulullah ada 10 orang. Okey, ada 10 orang.
Anak Rasulullah ada 7 orang lah. 7 orang. Pertama nama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Ibrahim, 4 Zainab, 5 Ruqayyah, 6 Ummul Kalsum, ke-7 Fatimah Az-Zahra. Okey, saya rasa sekadar itu dahulu perkongsian biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dari masa ke hadapan insya-Allah saya akan berkongsikan sirah nabi-nabi dan para anbiya yang lain pula insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.